Okey, baik. Untuk mengawal selia sesuatu aktiviti atau event yang telah kita tetapkan di dalam kalender, ialah sebagai contoh tadi yang kita dah letakkan di dalam kalender kita ialah khusus suka-suka ni tadi. Jadi dengan mudah kita klik saja pada event tersebut dan kita boleh lihat di sini. Okey, kita lihat status penyertaan yang ahli-ahli yang telah kita tawarkan. Jadi kita lihat kat sini contohnya macam Latif PTM ni sendiri, statusnya ialah uh, masih maybe. Kalau bila kita maybe, dia akan ada tanda soal, maksudnya masih belum tentu lagi. Kalau Cik Rais ni dia telah terima, dan kalau Azrin dia decline sebab dia berada di luar pejabat. Dan kebetulan ada satu tanda di sini ialah outside working hours. Ini sebagai satu penanda, maksudnya dia dah setkan pada masa tersebut adalah masa dia dia bukan masa pejabat orang yang kita jemput ni. Jadi baiknya dalam kalender ni ialah kita tahu status ahli-ahli yang kita jemput berkaitan dengan keadaan mereka ketika masa itu. Jadi kalau dalam kalender mereka busy, maka akan ada status busy dan sebagainya. Okey, kalau andainya contoh walaupun sebagai pengancur kita tak jadi nak hadir ketika ini, jadi kita boleh klik pada button no. So bila no, kita akan nampak ada satu garisan, maksudnya kita tak akan hadir pada masa tersebut. Dan notifikasi ni semua orang akan nampak lah perkara yang sama bila mereka melihat status khusus ni. Okey, kalau kita double klik pada aktiviti tersebut, kita boleh nampak dalam view yang lebih besar, dan di sini kita boleh buat sebarang perubahan ataupun buat sebarang penambahan yang kita mahu. Contohnya kalau kita nak masukkan attachment, contoh minit mesyuarat, jadi kita boleh terus attachkan minit mesyuarat daripada dokumen kita. Contohlah borang senarai ni sebagai satu perkara yang kita nak letak attachkan. Jadi kita akan select. Jadi semua ahli yang akan hadir pada kursus tersebut, dia akan dapat dokumen yang kita kongsikan bersama-sama dengan mereka. Okey, dan di sini juga kita boleh lihat kat sini adalah notifikasi. Kita boleh setkan notifikasi ni. Kalau contoh kat sini kita setkan 10 minit, maka 10 minit sebelum event, maka setiap daripada peserta yang telah dijemput ni, dia akan dapat notifikasi tertentulah dalam bentuk pop-up dan sebagainya apabila mereka membuka email mereka. Okey, dan satu lagi yang kalau sempat kita kongsikan ialah berkaitan dengan all day selection ni. Sama ada kalau kita nak tick ataupun kita nak biarkan dia untick. Kalau kita tick dia, maka dia akan merujuk kepada program ini akan dijalankan dalam sepanjang hari, sepanjang hari. Tapi kalau kita untick dia, dia akan bergantung kepada masa yang telah kita tetapkan pada tarikh tersebut. Okey, begitu juga dengan pilihan atau drop down does not repeat ni. Does not repeat. Okey, kita boleh buat pemilihan sama ada dia adalah aktiviti yang kita kena buat harian ataupun weekly on Friday. Maksudnya pada hari setiap minggu pada hari Jumaat, sebab hari yang saya tetapkan ni hari Jumaat, ataupun setahun sekali setiap 12 hari bulan Jun, iaitu pada tarikh yang kita tetapkan ni. Jadi kita boleh buat pemilihan ni. Dan kita juga boleh setkan sebagai meeting Google Meet, di mana kalau mereka semua tak boleh hadir, mereka boleh klik pada join Google Meet ini. Dan Google Meet ini boleh disertai oleh maksimum 250 orang peserta. Itu adalah dari segi mengawal bagaimana kita mengawal selia sesuatu event atau aktiviti yang telah kita tetapkan di dalam kalender kita.